Menurut perspektif Islam, pendidikan kanak-kanak ialah proses mendidik, mengasuh dan melatih rohani dan jasmani mereka berteraskan nilai-nilai baik yang bersumberkan Al-Quran, hadis dan pendapat serta pengalaman para ulama. Pendidikan ibu bapa terhadap anak-anak bermula dari sebelum kelahiran bayi, kemudian setelah kelahiran bayi dan seterusnya pendidikan awal persekolahan. Oleh itu, keluarga mempunyai peranan yang amat penting dalam mendidik anak-anak mereka pada tahun-tahun pertama dalam kehidupannya. Pendidikan kanak-kanak sebelum kelahiran mengikut syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah membebaskan sepenuh solat bagi orang yang bepergian dan membebaskan puasa bagi orang yang bepergian, wanita menyusu dan wanita hamil." Hal ini adalah untuk kepentingan janin yang dikandungnya. Menurut hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai pula, seorang ibu hendaklah berdoa untuk bayinya dan memohon kepada Allah agar menjadikan anaknya seorang yang soleh dan baik, bermanfaat bagi kedua orang tua dan seluruh kaum muslimin. Seterusnya, pendidikan kanak-kanak setelah kelahiran mengikut syariat Islam. Pertama, ibu bapa atau walinya hendaklah menyampaikan kabar gembira dan ucapan selamat atas kelahiran. Ibu bapa juga digalakkan memberi nama yang baik kepada anak mereka. Menurut sabda Rasulullah SAW, berilah nama dengan nama-nama para nabi, nama yang amat disukai Allah iaitu Abdullah dan Abdurrahman, dan nama yang paling tepat dengan hakikat manusia ialah Harith dan Hamam, serta nama yang paling buruk ialah Harb dan Murrah. Pemberian nama merupakan hak bapa, tetapi boleh baginya menyerahkan hal itu kepada ibu, datuk, nenek dan sebagainya. Seterusnya ialah majlis akikah. Majlis akikah merupakan satu perkara penting dalam pendidikan anak dalam Islam dan merupakan sunnah yang dianjurkan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Salman bin Amr Ad-Dabi, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Setiap anak membawa akikah, maka sembelihlah untuknya dan jauhkanlah gangguan darinya." Seterusnya, mencukur rambut bayi. Mencukur rambut bayi mempunyai banyak faedah, iaitu antaranya adalah dapat memperkuatkan kepala, membuka pori-pori di samping memperkuat penglihatan dan pendengaran bayi tersebut. Dan akhir sekali ialah majlis berkhatan. Berkhatan adalah perkara yang dituntut dalam Islam. Perkara ini merupakan etika terpenting yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh ibu bapa atau pada saat-saat pertama kelahiran anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliza binti Adnan akan meneruskan pembentangan. Saya akan membentangkan pendidikan anak pada awal persekolahan mengikut syariat Islam. Yang pertama, pendidikan awal semasa prasekolah. Yang kedua, mengajar tentang halal dan haram. Yang ketiga, mengajar membaca Al-Quran. Keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan bagi masyarakat Islam maupun bukan Islam. Hal ini kerana anak mudah dapat pengaruh dari anggota keluarganya dan paling kritis dalam pendidikan anak ialah tahun-tahun pertama dalam kehidupannya, iaitu pada usia prasekolah. Kerana pada masa tersebut, apa yang ditanam dalam diri anak akan menjadi sangat mendalam sehingga tidak mudah hilang atau berubah. Sebelum ini, para ulama umat Islam telah menyinari pentingnya pendidikan melalui keluarga. Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ketika membahas tentang peranan kedua orang tua dalam pendidikan mengatakan, "Ketahuilah bahawa anak kecil merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang masih suci merupakan permata alami yang bersih. Jika dibiasakan dan diajarkan kebaikan, dia akan membesar dalam kebaikan dan bahagia kedua orang tuanya dan gurunya di dunia dan di akhirat." Oleh itu, ibu bapa hendaklah mendidik dan membina serta mengajar akhlak yang baik, menjauhi daripada kawan yang jahat.
tidak membiasakan bersenang-senang dan tidak pula menjadikan suka kemewahan. Pengajaran yang wajib diberi kepada anak setelah mereka meningkat dewasa antaranya ialah pengajaran yang jelas tentang halal dan haram dalam Islam. Mengajar anak menutup aurat, berwuduk, hukum-hukum taharah dan pelaksanaan solat. Hal ini juga dilarang melakukan perkara yang dibenci dan dilarang oleh Allah. Hal ini kerana apabila semangat kecil dibiasakan dengan sesuatu, apabila mereka dewasa akan menjadi kebiasaannya. Seorang bapa perlu mengenal ilmu pada anaknya kerana itu merupakan tanggungjawabnya. Oleh itu, tanggungjawab bapa mengajar anak membaca Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk diamalkan dan disampaikan kepada manusia. Maka amat baik jika anak dibiasakan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Oleh itu, kedua ibu bapa hendaklah berusaha agar anak-anak mereka masuk pada salah satu sekolah tahfiz Al-Quran. Kalau tidak mampu, berusahalah masuk pada salah satu halaqah tahfiz. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya, ibu bapanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Sinarnya akan melebihi daripada cahaya matahari. Seterusnya, isu dan cabaran mendidik anak pada zaman sekarang. Yang pertama, terlalu manjakan anak. Yang kedua, tidak mahu anak bersusah payah. Yang ketiga, ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja. Ramai ibu bapa yang takut untuk marah anak-anak apabila mereka melakukan kesalahan. Mungkin terlalu terpengaruh dengan pendidikan barat yang terlalu mementingkan hubungan diplomatik di antara anak dan ibu bapa, sehingga ada anak-anak yang mula mengganggu orang lain di tempat awam dan ibu bapa membiar tanpa teguran. Kini terdapat banyak kes ibu bapa yang menyerang guru di sekolah kerana mendenda anak mereka yang salah. Hal ini juga menyebabkan anak tidak takut dengan ibu bapa dan guru. Apabila terlalu manjakan anak sehingga anak pula yang mengarah ibu bapa, ini juga menyebabkan anak itu degil. Sebagai contoh, pada awal tahun 2020, viral sebuah video di mana seorang ibu telah pergi ke sekolah anaknya dan menyuruh seorang ustazah merangkak di hadapan anak murid, seperti mana anaknya didenda oleh ustazah tersebut sehari sebelumnya. Hal ini menyebabkan orang ramai berpendapat ibu tersebut tidak sepatutnya menyuruh ustazah melakukan sedemikian, kerana ustazah tersebut ingin mendidik anak muridnya menjadi seorang yang tanggungjawab dan berdisiplin. Oleh itu, dengan perbuatan ibu tersebut telah menyatukan maruah seorang guru yang telah mendidik anaknya. Seterusnya, tidak mahu anak bersusah payah. Kini, semakin ramai ibu bapa yang mampu membelikan anak-anak mereka berbagai benda. Oleh itu, kita perlu sedar apabila memberi mereka berbagai benda seperti gadget dan permainan, ini menyebabkan anak tidak mengajar erti susah payah mendapatkan sesuatu. Hal ini menyebabkan mereka tidak mahu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Apa yang mereka minta, mereka dapat walaupun benda itu tidak penting. Hal ini menyebabkan mereka tidak mahu berusaha sendiri untuk mendapatkan sesuatu benda. Akhir sekali, ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja. Kini, ramai ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja sehingga tidak ada masa untuk anak-anak di rumah. Hal ini, semua pendidikan agama diserahkan kepada guru-guru di sekolah.
Ibu bapa tidak memantau anak-anak di rumah, adakah mereka solat, membaca Al-Quran dan melakukan perkara-perkara yang disuruh Allah. Apabila anak-anak pulang ke rumah, ibu bapa sibuk melakukan kerja mereka. Oleh itu menyebabkan anak membuat hal sendiri. Apabila ibu bapa terlalu sibuk, ibu bapa tidak ada masa bersama anak-anak di rumah dan bertanya tentang masalah anak-anak. Anak akan merasa kerja ibu lebih penting daripadanya dan terabai apabila ibu bapa sibuk melakukan kerja. Hal ini menyebabkan anak itu memerontak. Ibu bapa yang terlalu sibuk dengan kerja menyebabkan anaknya kurang kasih sayang. Pada zaman sekarang, terdapat banyak masalah disiplin di sekolah seperti penting sekolah dan kes buli. Masalah ini berlaku disebabkan anak kurang kasih sayang ibu bapa. Kesimpulannya, pendidikan anak yang berkesan hanya bergantung kepada komitmen dan konsep tawakan yang digunakan sepenuhnya oleh ibu bapa mereka. Anak yang berjaya tidak semestinya membanggakan ibu bapa mereka. Mungkin ada kesilapan yang ibu bapanya lakukan sehingga anak hanya mencari kebahagiaan materialistik semata-mata dan mengabaikan orang yang melahirkan dan mendidiknya. Ibu bapa seharusnya berserah kepada Allah dengan berdoa. Doa merupakan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak. Dalam semua urusan kehidupan, hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Seorang umat Islam mungkin telah berusaha sepenuhnya dalam mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, ada anak yang menjadi anak yang soleh walaupun dibesar tanpa pendidikan daripada kedua ibu bapanya. Petunjuk itu dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Maka kita semua tidak boleh melupakan aspek ini dan wajib memohon dan berdoa kepada Allah semoga menjadikan kita dan anak keturunan kita orang-orang yang saleh. Hanya Dialah yang memberi petunjuk jalan yang lurus.